Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini dalam IMR TV dalam segmen Debaran PRU yang ke-13. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, bersama kita pada hari ini adalah seorang tokoh agamawan iaitu Ustaz Rosdi bin Long yang akan mengupaskan tajuk-tajuk yang melibatkan pilihan raya umum dan pilihan raya yang akan datang. Seperti yang kita sedia maklum, pilihan raya yang akan datang adalah ibu segala pilihan raya. Jadi tajuk kita pada hari ini adalah undi golongan agamawan dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ya Ustaz ya? Jadi saya akan terus kepada soalan saya yang pertama. Kita melihat dalam suasana rakyat ketika ini tercari-cari ataupun masih lagi keliru sama ada siapa yang akan mereka ikut. Kedua-duanya mengakui bahawa mereka adalah golongan agamawan yang sebenar dan ini membuatkan masyarakat semakin keliru. Jadi apakah pandangan Ustaz dalam membuat penilaian dan dalam senario politik tanah air kita pada hari ini, Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator. Berbalik kepada persoalan yang diutarakan dalam konteks perbincangan kita pada pagi ini, pada hari ini dalam membicarakan tentang senario semasa Lebaran PRU ke-13. PRU ke-13 ini. Baik. Saya melihat begini, apabila persepsi yang salah diletakkan terhadap sesuatu perkara, maka wujudlah tindakan yang salah. Ini yang memberikan tentang gambaran tentang apakah persepsi yang wujud di kalangan masyarakat kita, atau di kalangan tokoh-tokoh ataupun para ilmuwan sendiri pun tentang senario politik semasa pada hari ini. Bermula dengan persepsi yang benar akan membawa kepada tindakan yang benar, dan persepsi yang salah akan membawa kepada natijahnya pun juga akan menjadi salah. Dalam konteks ini saya merasakan kita harus melihat bahawasanya senario politik itu sendiri merupakan satu alat, bukan matlamat lah, alat. Matlamatnya ialah untuk mewujudkan kesejahteraan, untuk membina sebuah masyarakat berdasarkan kepada tuntutan-tuntutan syariat bagi membela, mendaulatkan dan juga meningkatkan syiar Islam itu sendiri. Itu matlamat kita. Maka dalam konteks negara kita pada hari ini, senario yang berlaku dalam konteks pilihan raya ini merupakan salah satu wasilah, mekanisme, kaedah bagi mencapai matlamat itu. Dan untuk mencapai matlamat bagi membolehkan tertegaknya syiar Islam, boleh terbelanya kedudukan dan juga memelihara tentang kesejahteraan Islam itu sendiri, maka kita perlu menerima dan melaksanakan tanggungjawab dalam konteks yang ada pada hari ini, dalam konteks kita negara Malaysia pada hari ini, iaitu hak kita untuk menceburkan diri dalam konteks dunia politik sebagai setidak-tidaknya. Tak jadi calon pun tak apa. Semua jadi calon, siapa yang mengundi pula kan? Tidak-tidaknya untuk memilih mekanisme untuk memelihara dan menjaga kedudukan agama itu sendiri. Jadi saya nak membawa kepada satu bentuk kefahaman bahawasanya Islam bukan meletakkan satu bentuk kaedah secara khusus dalam konteks suasana pilihan raya, kerana tidak semua negara ada pilihan raya. Arab Saudi tidak pernah mengundi pun rakyat Arab Saudi. Tidak ada pilihan raya di situ. Dan kena beritahu ialah suasana politik Malaysia pada hari ini, pilihan raya adalah satu kaedah, mekanisme bagi mencapai matlamat. Dia umpama orang yang nak pergi berperang, maka ada persenjataan untuk berperang. Bukan senjata itu matlamat perang ialah untuk menawan musuh lah. Untuk menang lah. Menang mengalahkan musuh. Itu matlamat perang. Nak mengalahkan musuh ni kaedah berbagai-bagai. Kalau dulu orang gunakan pedang, kan ni kalau kita perang guna pedang. Orang tembak daripada jauh lah. Amanah alat tu dia boleh bertukar. Tapi matlamat tetap sama. Begitu juga dalam suasana yang berlaku dalam konteks negara kita pada hari ini. Ini adalah alat yang kita diguna pakai. Politik ini, sistem demokrasi, pilihan raya ini alat nak mencapai matlamat. Dan selagi mana alat ini diguna pakai dalam konteks negara kita dianggap sebagai masih relevan, masih perlu, maka inilah peranan yang harus kita lihat sebagai tak kiralah golongan mana sekalipun,
kita sebagai rakyat yang memberikan peranan untuk menentukan tentang suasana politik bagi memelihara dan menjaga tuntutan-tuntutan yang telah digariskan oleh syiar. Itu yang pertama. Politik adalah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan syiar, untuk memelihara dan menjaga keharmonian dan kesejahteraan di kalangan seluruh masyarakat. Maka selagi kita menepati kaedah itu, kita berada pada landasan yang baik untuk mencapai matlamat senario politik semasa negara kita pada hari ini. Dia mesti menjurus ke arah itu. Matlamatnya adalah untuk memelihara dan menjamin. Bagaimana keadaannya? Kita akan bincangkan nanti. Baik Ustaz, saya melihat bahawa pada peringkat awalnya Ustaz telah menggariskan, telah memberikan pencerahan berkaitan dengan matlamat dan juga kita punya wasilah alat ya. Jadi seterusnya saya nak tanya Ustaz, berkaitan dengan kebelakangan ni kita tengok kita ada beberapa pengumuman-pengumuman, contohnya ada mufti, bekas mufti yang macam-macam mirip-mirip nak ke politik. Parti mana kita tak tahulah ya. Parti mana kita tak tahu. Jadi apa pandangan Ustaz? Adakah penglibatan ahli agamawan ini, tak kiralah berstatus DR ke depannya, berstatus USTZ ke depannya, adakah perkara ini dilihat sihat dalam budaya politik dalam negara kita? Silakan Ustaz. Okay, baik. Dalam hadis Nabi sebut kepada kita tentang satu bentuk perhubungan yang melibatkan dua golongan ini. Kata baginda Nabi SAW yang maksudnya begini. Apabila dua kumpulan ini baik, maka baiklah masyarakat. Siapa mereka ni? Al-ulama wal-umara. Jadi dalam konteks syariat kita ini, dalam konteks fiqh kita dapati di sana adanya satu bentuk penjelasan terhadap dua kumpulan manusia yang sering perlu saling bantu-membantu. Maka dibahaskan oleh para ulama dalam fiqh aulawiyat, fiqh semasa fiqh al-waqi' pada hari ini dan juga tentang fiqh ad-daulah, tentang tata cara pemerintahan. Maka dikenal pasti golongan yang memang berperanan sebagai ulama, yang kita sebagai golongan agamawan ini al-ulama, para ilmuwan. Dan di sana ada juga satu golongan yang disebut sebagai pemerintah, al-umara. Maka dalam konteks ini kita dapati kenapa diadakan satu bentuk diletakkan kumpulan yang berbeza ini, kerana pastinya yang selalu sebut perkaitan antara dua golongan ini. Apabila ulama dan umara ini dia saling bekerja sama, maka lahirlah satu bentuk perjalanan tadbir urus yang baik. Maka saya nak sebut di sini ialah apabila adanya kecenderungan di kalangan agamawan untuk terlibat dalam konteks penglibatan dalam parti-parti politik, sama ada menjadi calon, jadi calon lah, pelibatan parti politik jadi calon lah, maka dia pasti membawa satu bentuk perubahan. Perubahan apa? Apabila dia menceburi dirinya dalam bidang politik, statusnya akan dikenali sebagai ahli politik. Ahli politik lah, politician. Dia dianggap sebagai orang politik. Orang politik dengan orang agama dalam konteks masyarakat kita pada hari ini melihat dua dimensi yang berbeza. Agamawan tata caranya lain, politician tata caranya lain. Sebab apa? Sebab prinsip tidak sama. Politik ini prinsipnya ialah mendukung aspirasi perjuangan. Itu politician. Apabila dia menceburi dirinya dalam parti politik, maka dia terikat dengan perjuangan parti itu. Perjuangan parti ini adalah perjuangan parti. Agamawan ialah orang yang memperkatakan tentang prinsip agama, lebih kepada menyampaikan kebenaran berdasarkan kepada nasihat-nasihat yang didatangkan berdasarkan kepada nas dan dalil untuk menasihati golongan-golongan agama politician ini. Maka disebut sebagai penasihat, umara, ulama ini penasihat. Jadi apabila kita mengubah diri daripada status agamawan kepada status politician, persepsi masyarakat akan melihat ini ialah orang politik. Bila bercakap atas title politik, penerimaannya lain. Bila bercakap atas title ulama, orang ada penghormatan sebagai
ulama ini tak kira siapa pun nak tanggungjawab kita ialah memberi nasihat, memperbetulkan yang salah. Tapi bila politician dia terikat dengan prinsip apa? Ini prinsip parti aku. Nah, parti aku betul salah ini tetap kena bela sebab ini adalah idealism parti. Jadi kita tengok dalam parti pada hari ini walaupun suasana itu menunjukkan berlakunya percanggahan, tapi oleh kerana terikat dengan idealism parti politik, ramai orang agama yang dah terlibat dengan parti politik akhirnya terpaksa mengambil pendirian yang senyap sepi lah. Dia jadi ulama bisu pula akhirnya. Sebab apa? Sebab bertentangan dengan Prinsip parti. prinsip parti. Ini yang kita bimbang. Jadi seelok-eloknya biarlah agamawan ini tanggungjawabnya lebih mulia sebagai penasihat kepada al-umara, para pemerintah, kerana dengan saluran itu kita dapati kita boleh memperkatakan tentang kebenaran ini secara lebih terbuka, lebih ikhlas untuk kita memberi nasihat. Tapi bila kita terikat dengan idealisme parti, kita bimbang, akhirnya kita akan turut serta dalam mempertahankan sesuatu yang sifatnya berdiam diri kerana Mempertahankan akhirnya jadilah asuku alamatur redha yang begitu kerana redha juga walaupun benda tu salah. Ini dah berlaku ni, ini dah berlaku sekarang ni. Banyak isu-isu yang melibatkan tentang agamawan yang akhirnya tidak berani menyatakan prinsip mereka disebabkan oleh itu adalah idealism, perjuangan parti mereka. Ini dah berlaku isu kalimah Allah, isu pluralism, isu liberalisme, isu LGBT. Akhirnya bukan tidak ada orang agamawan yang faham dan tahu prinsip ini. Termasuklah isu tentang linas, apabila ada orang yang arif untuk memperkatakan, akhirnya oleh kerana bertentangan dengan prinsip parti terpaksa aku dengan dia, maka akhirnya kita menjatuhkan maruah kita yang terbina di atas hujah ilmu dan juga kebenaran, akhirnya dibatasi dengan prinsip dan juga idealism parti. Baik Ustaz, saya suka berkaitan dengan Ustaz katakan tadi al-ulama warisatul anbiya. Jadi bila Ustaz katakan bahawa bila perubahannya daripada agamawan kepada ahli politik ataupun politician, jadi dia akan menjadikan suatu persepsi ataupun satu pandangan yang buruk, saya katakan buruk dalam masyarakat. Jadi bagaimana perkara ini untuk kita atasi Ustaz, kalau Ustaz boleh sambung sikitlah. Okey. Kita kena lihat bahawasanya adakah ruang untuk golongan agamawan ini menyumbang kepada penambahbaikan masa depan negara ini hanya melalui satu jalan sahaja, iaitu jalan menjadi wakil rakyat atau menjadi orang politik. Saya tidak melihat begitu. Salurannya cukup banyak, ruang cukup bebas kepada kita untuk menyumbang idea pandangan kita ini secara lebih terbuka. Apabila kita berada di luar sebagai da'i, sebagai pendakwah, kita akan punya ruang yang sebegitu. Dan saya dapati dalam konteks negara kita pada hari ini pun, para pemerintah ini sifatnya dekat dengan tokoh-tokoh agamawan. Kita tidak meminggirkan, tidak berlakunya sekularisme. Yang ni pun orang salah faham juga ni. Sekularisme sebagaimana yang berlaku dalam revolusi barat dan terus memisahkan di antara agamawan dengan pentadbiran pemerintahan. Dan dalam konteks negara kita ini ada perkaitan secara rapat adanya penasihat-penasihat agama kepada setiap Perdana Menteri ataupun Jemaah-Jemaah Menteri yang menunjukkan kepada kita ruang para ulama ini, agamawan ini untuk menasihati dan juga memberi pandangan mereka sentiasa terbuka. Jadi pilihan untuk mengatakan agamawan perlu menceburi bidang politik ini, dia membawa kepada satu bentuk persepsi yang lain yang kita bimbang. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Apa dia? Keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk mendapatkan kedudukan, keinginan untuk kepentingan peribadi. Ini yang kita bimbang. Seolah-olah kita telah meletakkan satu bentuk kedudukan agamawan ini adalah tiket untuk membolehkan kita mencapai sesuatu matlamat dunia ini yang lebih utama lagi. Ini kita bimbang, kita jatuhlah taraf kita ni sebagai penasihat. Apatah lagi sekiranya ulama ini bertanding kemudian kalah ataupun partinya kalah sebagainya, tak boleh jadi mencapai satu matlamat, maka akhirnya orang melihat dia ni sebagai orang yang nak kuasa jugalah, nak jawatan jugalah, akhirnya nak fitrahnya sebegitu. Ini satu yang sepatutnya menjadi pertimbangan yang kuat untuk dijadikan sebagai asas. Sama ada nak melibatkan diri ataupun tidak dalam bidang politik ini, dia perlu memikirkan berulang kali dan membuat justifikasi yang benar-benar detail lah. Kerana akhirnya natijahnya dia akan mengubah status ulama itu akan menjadi ahli politik. Untuk Dengan akhirnya Ustaz, untuk yang akhir sekali, PRU ni nak dekat ni. Ada orang cakap dah
besok, lusa kan. Ada orang cakap tambah lagi 2 tahun. Ustaz, Jadi apa pandangan peribadi Ustaz berkaitan dengan PRU yang ke-13 akan datang? Adakah kerajaan rakyat, kerajaan transformasi ini ataupun satu lagi kerajaan yang hanya berjanji tapi belum tentu ditepati ini akan melaksanakan ataupun akan memberikan manifesto yang kita harapkan kepada rakyat dan juga golongan agamawan? Silakan Ustaz. Saya melihat dalam suasana politik pada hari ini ialah harapan. Ini soal harapan, soal bagaimana kita nak memberi satu bentuk kecerahan kepada masyarakat. Kita dapati bahawasanya Nabi memperingatkan kita dalam banyak hadis. Antara Nabi kata apa? Arba'atun min sa'adatil mari. 4 tanda kesejahteraan, kebahagiaan hidup seseorang itu. Di antaranya disebut an yakunal khulafa'uhul abrar. Apabila mereka ini dipimpin oleh pemimpin yang baik. Makna pemimpin yang baik ini merujuk kepada manfaat yang akan diperolehi oleh rakyat. Bukan pemimpin yang baik ini maknanya personalitinya baik. Kalau personaliti baik tapi tidak ada manfaat pada kebaikan yang dilakukan pun tak ada manfaat pada rakyat juga. Nampak baik pada dia sajalah. Tapi rakyat tak dapat hasil. Khulafa'ul abrar makna pemimpin yang boleh memberikan kebaikan kepada rakyat. Maka inilah ajaran yang sepatutnya ada. Kita perlu melihat siapa yang boleh memberikan manfaat yang lebih baik kepada kita sebagai rakyat ni. Adakah suasana yang ada pada hari ini membawa kepada satu bentuk kehidupan yang tak baik? Saya rasa tidak sebegitu. Itu dinamakan transformasi. Perubahan yang berlaku membawa kepada penambahbaikan dan rakyat seharusnya melihat ini sebagai ruang untuk manfaat yang lebih baik di masa akan datang dengan adanya ruang penambahbaikan yang dilakukan oleh para pemimpin. Saya bimbang sebab kita dapati dalam sejarah pada hari ini perubahan politik tidak menjaminkan kemaslahatan yang lebih baik. Tak ada. Saya ingat masa di Sudan dulu, Syekh Hassan Turabi sewaktu di sana, seorang ulama hebat Syekh Hassan Turabi ni, akhirnya apa jadi dengan Sudan? Berpecah, negara bergolak sebagainya. Walaupun rakyat mengharapkan perubahan dalam konteks penampilan tokoh-tokoh agamawan yang baik dalam konteks nak menunjukkan, akhirnya tidak mampu untuk membuat perubahan. Sebab perubahan ini bukan pada individu. Perubahan ini merupakan satu bentuk keseluruhan tata cara pentadbiran yang akhirnya memberi kesejahteraan kepada rakyat. Jadi biarlah ada penambahbaikan yang berterusan, kerana inilah yang diajar dalam konteks hijrah. Ini perubahan-perubahan yang dilakukan supaya memperlihatkan tentang masa depan yang lebih baik dari masa ke semasa. Mudah-mudahan kita boleh mengambil kira soal ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kestabilan yang berpanjangan. Kita tak mahu dalam konteks retorik semata-mata ataupun dalam konteks angan-angan akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong berceceran. Inilah yang berlaku di kebanyakan negara pada hari ini, yang akhirnya memberi kesannya ke masa yang sangat menyedihkan. Wallahualam. Begitu tadi ulasan dan kupasan daripada Ustaz Rosdi Long berkaitan dengan penlibatan ahli agamawan dalam politik dalam PRU yang ke-13. Sebelum saya meninggalkan sidang, hadirin sekalian, saya suka untuk memberikan kata-kata pujangga yang mana kemuliaan di dunia dengan banyaknya harta dan kemuliaan akhirat adalah dengan bagusnya amal. Berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.